Saya suka tu sebab apa? Menggunakan kalimah haram, parti yang haram. Sebab orang Melayu ni bila sebut haram, dia hanya nampak makan minum, babi apa semua. Haram ni tak boleh. Tak boleh kita pangkah parti tu. Haram. Dan parti mana yang halal? Sebab tu halal haram ni dia ada dalam setiap rubuk. Dalam kekeluargaan, dalam munakahat ada halal haram. Haram kita mensetubuhi isteri daripada jalan belakang. Haram, tak boleh. Dia ada undang-undang. Undang-undang dia mesti halal, haram. Boleh, tak boleh. Sampai kesalahan mencuri. Dah ada terbukti dia mencuri, bersalah. Tiba-tiba kita tak potong tangan. Haram. Tak boleh. Kecuali kalau tak cukup kes, tak cukup dakwaan bukti, kita takzir. Itulah. Sebab tu semangat Ramadan ini tuan-tuan puan-puan. Kita kena melihat. Kalau kamu dah menjunjung perintah Allah, cantik. Atas dasar apa? Wajib. Pegang wajib. Wajib ni buat, dapat pahala, tinggal berdosa. Maka perluaskan. Sembahyang wajib, menutup aurat wajib, taat ibu bapa, berbakti pada ibu bapa, amal ma'ruf nahi munkar, menuntut ilmu. Banyaklah kalau nak senarai wajib. Jadi maknanya dari satu sudut kita dah ada kekuatan untuk menjunjung perintah Allah. Bukan sebenarnya puasa ni belah-belah jam. Dah ada dah, tapak pun dah ada. Cuma nak bagi faham, nak perjelaskan, nak perbetulkan mana yang tak betul. Ni semangat Ramadan tuan-tuan. Cukup cantik. Untuk sama-sama kita sebarkan maklumat ini. Mudah-mudahan dia yang akan memberi manfaat. Baik. Sebagai akhirnya tuan-tuan, 5 tu habis. Itulah 5 perkara yang dapat kita latihkan. Mungkin banyak lagi sebab-sebab faktor-faktor yang menjadikan puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebagai kesimpulan, apa yang kita nak sebut puasa nanti ni tuan-tuan? Belah siang kita tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bergaul dengan isteri walaupun isteri kita sah. Makanan yang kita tak makan pun bukan sebab makanan tu berubah zat dia jadi haram, tak? Nasi tetap nasinya, tapi kenapa tak makan? Air dalam peti ais kita tu tetap air, dia bukan berubah jadi arak. Tapi kenapa tak minum waktu siang? Semata-mata Allah kata jangan. Kutiba alaikumussyam, dalam bahasa Qurannya kutiba alaikumussyam. Tapi yang boleh kita faham, Allah kata siang hari bulan Ramadan jangan makan, jangan minum, jangan gauli isteri kamu. Bayangkan tuan-tuan, makan, minum, menggauli isteri itu harus, bahkan hak kita, hak asasi. Makan, minum itu harus. Benda yang boleh buat, tapi kita tinggalkan semata-mata Allah kata jangan. Nampak tak hebatnya kita? Benda tu harus, boleh buat, tapi Allah kata jangan, kita pun tak buat. Maka maknanya, bayangkan kalau benda yang terang-terang Allah kata haram, makan rasuah, arak, apa semua yang dah tentu haram, lagilah boleh, sepatutnya kita tinggalkan. Di situ, itu kata Ramadan ni mentarbiyah, bulan tarbiyah. Dia tarbiyah kita kat situ, kita tak rasa tu. Benda harus kita tinggal tu, tak buat. Oh, jangan makan. Kerana apa? Menjunjung perintah Allah. Tapi betul ke kita menjunjung perintah Allah? Jadi benda-benda haram yang banyak Allah senaraikan, kita dah tinggal dulu. Benda-benda makruh. Bila saya sebut hak asasi, makan minum ni hak asasi, keperluan manusia. Bila bertembung hak asasi manusia dengan hak Allah dan Rasul, kita nak besarkan hak satu kita, hak Allah dan Rasul. Tu Ramadan ajar kita. Ya. Bila bertembung hak asasi manusia, hak kita lah makan minum. Ya. Bertembung dengan hak Allah dan Rasul, kamu jangan cakap banyak, utamakan hak Allah dan Rasul. Dan itu yang kita cuba buat. Ya. Kita nak kenakan undang-undang akta. Siapa yang mendedahkan aurat, kita denda dia, kita kenakan hukuman. Tiba-tiba bangunlah sekumpulan wanita, ada yang namanya sistem
Kristen, Islam lah macam-macam, buat demonstrasi, protes. Jangan ganggu hak asasi kami. Amboi, suka dia. Ya? Dia kira hak asasi dia. Ya? Suka hatilah kami nak pakai macam mana pun. Ini hak kebebasan kami. Dia lupa hak Allah dan hak Rasul. Kita kata senang je. Tak pakai tali pinggang kereta pun kena denda, kena saman tuan-tuan. Tak pakai tudung, tak kena denda. Tak pakai tali pinggang kereta kena saman. Tak pakai tudung yang merupakan jenayah mendedahkan aurat dalam Islam, tak ada apa-apa. Ni, kita memerlukan kepimpinan yang peka dengan hukum Allah. Baik, jadi itulah pengajaran yang cukup besar. Bila kita nak masuk Ramadan nanti, satu perkampungan tarbiyah yang hebat. Dan di akhirnya tuan-tuan, ya, mudah-mudahan kita akan mendapat sijil takwa, ijazah takwa, la'allakum tattaqun. Sebab tu, kalau Ramadan ini menjadi universiti, madrasah yang mentarbiyah kita akan keluar sebagai seorang graduan yang akan mendapat sijil takwa daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tak jadi macam tu, Ramadan dia bukan universiti, tapi tak ubah seperti pusat serenti saja. Duduk dalam pusat serenti, elok ikut jadual tarbiyah apa semua. Keluar dari tu, dia terbalik. Ya, jadi Ramadan ni sama ada menjadi universiti bagi seseorang ataupun hanya sekadar pusat serenti. Ya, jadi itulah tuan-tuan puan-puan para hadirin sekalian, sebagai lontaran untuk kita sama-sama bermuhasabah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, dapat melangkah masuk ke dalam bulan yang paling mulia dan dapat kita melakukan ibadah puasa dan amal-amal yang lain secara yang paling baik dan yang terbaik dalam sejarah hidup kita, insya-Allah. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan memberi manfaat khusus bagi saya sendiri. Saya mengambil kesempatan memohon maaf di atas segala kekurangan, kekasaran yang pastinya ada. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Kita akhiri dengan membaca tasbih kafarah dan surah